Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Warisan Shipping Line dan DP World Logistics Malaysia Sdn Bhd mencerminkan keyakinan dan komitmen bersama untuk membina masa depan maritim yang lebih kukuh bagi negara Brunei Darussalam dan rantau yang meluas. Ia adalah langkah garapan berasaskan kepercayaan, tujuan yang jelas dan matlamat jangka panjang. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi pada Majlis Penandatanganan MOU. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa yang juga selaku pengerusi pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam menambah kerjasama tersebut juga membolehkan inisiatif masa depan dan kemudahan sokongan berkembang secara dinamik, memastikan usaha kerjasama adalah fleksibel, berasaskan pasaran dan responsif terhadap permintaan baru. These partnerships allow support the broader objectives of the BIM-YAGA initiative, which seeks to promote inclusive economic growth, strengthen cross-border connectivity, and enhance trade across Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Improved maritime and logistics connectivity will play a vital role in unlocking untapped markets for businesses, supporting small and medium enterprises, and facilitating the efficient movement of goods across the sub-region. Kerjasama ini juga mencerminkan pemahaman yang jelas terhadap realiti dan tekad bersama untuk bertindak dengan ramalan, tanggungjawab dan penyelesaian yang praktikal. Majlis berlangsung di bangunan reka bentuk dan teknologi Kampung Anggerek Desa. Expo Perdagangan dan Pameran Pengguna ke-32 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, Anjuran Syarikat di Sunlit Sdn Bhd dirasmikan kemarin. Expo tersebut terus menjadi platform perdana negara dalam mempermudah perdagangan, pertukaran pengetahuan, kerjasama serantau dan penglibatan awam di samping mempromosi pertumbuhan perniagaan dan peluang komersial rentas sempadan di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Dato' Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Dengan tema The Unstoppable You, Expo mencerminkan kepentingan kedayatahanan, penyesuaian dan kesinambungan dalam persekitaran komersial yang semakin dinamik. Expo tersebut juga menampilkan lebih 120 gerai makanan disokong oleh ruang makan berbumbung yang diubah suai sepenuhnya menjadi lebih selesa ke arah mempertingkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Juga diadakan pelancaran Hari Cina 2026 Anjuran Bersama Pertubuhan Cina Brunei dengan sokongan Persekutuan Wushu Brunei Darussalam. Program menampilkan elemen warisan kebudayaan Cina menerusi penganjuran pelbagai program dan aktiviti. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 1 Februari ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tidak ada kes jangkitan virus Nipah dilaporkan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan memaklumkan perkara itu dalam siaran media mengenai situasi terkini jangkitan virus Nipah di negara Brunei Darussalam. Berikutan laporan pengesanan kes di negara India baru-baru ini. Berdasarkan penilaian risiko oleh WHO, risiko jangkitan kepada negara Brunei Darussalam pada masa ini adalah pada tahap rendah memandangkan tidak ada penularan yang berterusan di negara-negara terbabit. Jangkitan virus Nipah ialah sejenis penyakit zoonotik yang dibawa oleh beberapa haiwan seperti kelawar jenis Petropus, yakni fruit bat dan juga khinzir. Jangkitan berlaku melalui makanan seperti buah-buahan yang telah terdedah kepada cecair daripada haiwan tersebut. Selain itu, seseorang itu juga boleh dijangkiti melalui kontak rapat dengan individu yang telah dijangkiti.
Sebagai langkah pencegahan utama terhadap jangkitan ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengamalkan langkah-langkah seperti tidak memakan buah-buahan yang disyaki tercemar, iaitu termasuk air buah nira kurma yang mentah, mengelakkan sentuhan dengan haiwan yang kurang sihat dan mengelakkan daripada bersentuhan atau terdedah dengan cecair badan individu yang diketahui atau disyaki terjangkit. Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi termasuk amalkan etika batuk dan bersin yang betul serta memakai penutup muka jika ada mempunyai simptom jangkitan pernafasan, terutamanya ketika berada di tempat tertutup atau sesak. Elakkan daripada mendekati orang yang sakit, kurang sihat atau yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti demam panas, batuk atau sesak nafas, mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk dan sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat. Bagi mereka yang mengunjungi kawasan yang terjejas oleh virus Nipah adalah dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan kesihatan seperti yang dinyatakan di atas serta memaklumkan sejarah perjalanan mereka kepada petugas kesihatan sekiranya mendapatkan rawatan. Kementerian Kesihatan sentiasa memantau situasi di dalam negara serta mengikuti perkembangan di peringkat serantau dan global dan akan memastikan kesiapsiagaan berterusan dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan orang ramai dari semasa ke semasa mengenai sebarang perkembangan terkini. Maklumat lanjut, orang ramai boleh mengikuti akaun media sosial rasmi Kementerian Kesihatan @mohbrunei atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Lebih 5,100 naskah Mushaf Brunei Darussalam diagihkan kepada lebih 160 buah sekolah rendah pada Majlis Pengagihan Mushaf Brunei Darussalam bagi pelajar-pelajar tahun 4 sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Ugama Jerudong. Penyerahan mushaf kepada wakil-wakil sekolah disempurnakan oleh Daing Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam. Pengagihan Mushaf Brunei Darussalam, sumbangan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, antara lain bertujuan untuk memastikan setiap pelajar memiliki senaskah Mushaf Brunei Darussalam agar dimanfaatkan bagi keperluan pembelajaran Al-Quran yang bermula dari tahun 4 persekolahan umum dan seterusnya berkesinambungan hingga ke peringkat darjah 6 persekolahan agama. Negara Brunei Darussalam secara rasmi memulakan pelaksanaan program AI for MSME Advancement in ASEAN, AIM ASEAN. Ia merupakan satu inisiatif serantau bagi menyokong pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui penggunaan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Program diselaraskan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKEB) dan menyasarkan lebih 500 PMKS daripada pelbagai sektor sehingga bulan Mei tahun 2027. AIM ASEAN memberi tumpuan kepada penggunaan AI yang mudah dan kos efektif termasuk otomasi pemasaran, chatbot perkhidmatan pelanggan, pengurusan inventori dan analisis data bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing perniagaan. Program akan dilaksanakan melalui 11 kohort berstruktur, menawarkan latihan praktikal dan sokongan berperingkat supaya perusahaan dapat menerapkan AI secara berkesan dalam operasi harian. 48 pengusaha terdiri daripada 27 peniaga tempatan mengetengahkan produk masing-masing dalam Pesta Makanan Makan Lagi 2026 yang berlangsung di Padang Kawat, Perkampungan Sukan Berakas. Pesta yang diungkayahkan Majlis Perundingan Mukim Berakas A dan Hu Advertising merupakan wadah bagi para peniaga dalam menjana sumber pendapatan serta mengembangkan jaringan perniagaan masing-masing. Selain itu, para peserta berpeluang mengeratkan hubungan antara peniaga tempatan dan dua negara
di samping menggalakkan perkongsian ilmu serta strategi dalam keusahawanan. Pesta diadakan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Bazar Keusahawanan Anjuran Kepimpinan Akar Umbi Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Rimba berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Disertai 56 vendor, penganjuran bazar seumpamanya dapat merancakkan lagi ekonomi di samping memperkenalkan pelbagai produk pengusaha tempatan. Berlangsung selama 4 hari, bazar merupakan usaha kolaboratif 6 ketua kampung dari kawasan 1 hingga 6 RPN Rimba dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung MPK masing-masing. Bazar dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini. Kami berharap selepas bazar ini, selain daripada keuntungan berjualan, para peserta akan dapat ikut serta lagi di bazar yang akan datang dan lebih bersemangat lagi lah untuk berniaga demi menjana ekonomi sendiri dan seterusnya dapat memberi impak kepada ekonomi negara dengan mengekspor produk-produk tempatan ke luar negeri. Kembali selepas ini bagi mengikuti berita selanjutnya. Ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental, Pusat Promosi Kesihatan menjalankan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kehidupan pekerjaan untuk semua tempat kerja di Jabatan Perdana Menteri. Inisiatif tersebut merupakan salah satu tindakan berkepentingan di dalam Pelan Tindakan Kesihatan Mental 2022 hingga 2025. Diadakan selama 2 hari, bengkel disertai 80 peserta. Bengkel diungkayakan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta disokong oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, China. Universiti Brunei Darussalam UBD mencatat pencapaian baharu dengan kemasukan Computer Science dalam Times Higher Education THE Subject Rankings buat pertama kali. Tahun ini UBD mencatatkan jumlah subjek tersenarai tertinggi
iaitu 8 subjek dengan 6 daripada 7 subjek sedia ada meningkat kedudukan mereka. Dalam ASEAN, beberapa subjek UPD berada dalam 10 teratas termasuk Computer Science, Social Science dan Engineering di tempat ke-7. Program Computer Science ditawarkan di School of Digital Sciences SDS menekankan aplikasi teori ke praktikal termasuk peluang latihan industri. SDS juga diiktiraf antarabangsa melalui AI Innovation Award 2024, JICA Cyber Security Award 2024 dan pencapaian pelajar dalam pertandingan Cyber Battle serta persidangan robotics antarabangsa. Sekolah Antarabangsa Brunei ISB mencipta sejarah apabila menerima anugerah berprestij penyedia peruntukan pakar terbaik tahun ini di Anugerah TES untuk Sekolah Antarabangsa 2025. Kejayaan itu sekaligus menonjolkan komitmen berterusan ISB terhadap pendidikan yang benar-benar inklusif. Anugerah tersebut mengiktiraf penyediaan pakar yang sangat berkesan di Pusat Pembelajaran Inklusif CIL ISB di Panaga, Kuala Belait. Anugerah TES untuk Sekolah Antarabangsa meraikan sekolah dan pendidik yang luar biasa di seluruh dunia yang sedang mengubah kehidupan kanak-kanak dan golongan muda melalui pengajaran, kepimpinan dan inovasi yang memberi inspirasi. Separuh jalan di Lebuh Raya Tunku akan ditutup sementara esok bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan hala Jerudong dapat dilaksanakan. Penutupan bermula pukul 8 malam hingga 5 pagi. Pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.